Betapa hati kami rindu ingin bersamamu ya Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati pelayanan kami, kebersamaan kami, persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu. Bawalah hati dan jiwa kami itu selalu rindu bersamamu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Selamat sore Ai-Ai. 姐妹们午安， Tuhan selalu memberkati dan menyertai. 神常引领，也与我们同在。 Mari kita hidup selalu hanya untuk Tuhan. 让我们活着只单单依靠神， Baik 为 kita 神而活。 kita akan berdoa terlebih dahulu. 我们呢，现在做一个祷告。 Bapa, kami ingin hidup untuk-Mu. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Sebagaimana kami ada di dalam dunia ini, kiranya Tuhan dengan leluasa memakai kami boleh menjadi berkat dalam lingkungan kami. Bapak, terima kasih, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, juga memberkati semua ibu-ibu yang akan bersama-sama mendengarkan secara online. Terima kasih Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin。 Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan, ibu-ibu. 姐妹们，我们在这里要看几处的经节。 Yang pertama kita lihat dari Kejadian 19 ayat 26. 首先看创世纪第1章26节。 Kejadian pasal 19 ayat 26. 创世纪第19章29节。 26节，19章26节。 Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. 就是我们来看26节，罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。 Kemudian bagian yang kedua, Ayub pasal 1. 第二处我们来看约伯记第1章， Ayub pasal 1 ayat 21. 约伯记第1章21节。 Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 这里说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收起的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。” Ya, ini beberapa bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. 这几处经节我们已经读了。 Kita akan bersama-sama memikirkan sebuah judul hari ini, 今天我们来思想一个讲题， tiang garam. 就是岩柱。 Kita tadi sudah membaca Kejadian pasal 19 ayat 26. 刚才我们读的经节就是在创世纪19章26节， tentang istri Lot yang menjadi tiang garam. 就是关于罗德的妻子变成一根岩柱。 Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang tiang garam ini? 关于这个岩柱，神到底要给我们什么信息呢？ Pertama-tama kita perlu mengetahui apa sebabnya istri Lot itu melihat ke belakang lalu menjadi tiang garam. 首先，我们要先理解为什么罗德的妻子要回头看，然后变成一根岩柱。 Ya, ini merupakan sebuah cerita yang dimulai dari bagaimana Tuhan datang kepada Abraham. 这个故事的起源是源于主耶和华怎么样来到亚伯拉罕那里。 Dan Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa keluhan terhadap kota Sodom dan Gomora itu sangat berat. 就是耶和华告诉亚伯拉罕说，果摩拉以及摩摩拉的城市的罪行太过分了。 Kehidupan di sana itu sudah sangat tidak baik, jahat sekali. 那里的生活到的败坏到了极点。 Dan Tuhan datang untuk melihat apakah benar seperti yang dikatakan.
所以神亲自来到那个地方看，是不是真的就是事实？ Nah, sebelum Tuhan datang ke kota Sodom dan Gomora, 当神还没有到这个俄摩拉以及所多玛的城市的时候， Tuhan mengunjungi Abraham terlebih dahulu. 神先来到亚伯拉罕那里。 Tuhan mengingatkan kembali akan janji seorang anak laki-laki untuk Abraham. 神再次的承诺，他将会给亚伯拉罕一个儿子。 Dan kemudian setelah itu Tuhan menyatakan kepada Abraham rencana dia untuk ke Sodom dan Gomora. 所以接下来神就告诉亚伯拉罕，接下来他要到这个两个城市，就是摩摩拉以及。 Rencana Tuhan adalah mau menghancurkan Sodom dan Gomora. 所以神的意念就是要毁灭这两个城市。 Nah, di situ kita membaca, kalau kita pernah membaca ya, terjadilah bagaimana Abraham setelah mendengar rencana Tuhan, Abraham memohonkan belas kasihan kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora. 所以当耶和华到了当耶和华的使者到那个地方，真的看到这个情况的时候，亚伯拉罕怎么样向神请求、恳求神的怜悯这两个城市？ Ada tawar menawar. 当时就有讨价还价了。 Karena Abraham tidak ingin orang-orang di Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan bersama dengan orang-orang yang tidak jahat. 因为亚伯拉罕恳求神，不要因为一些的恶人，把所有城市两个城市的，包括义人都一起毁灭了。 Mulai dari 50 dan yang terakhir 10. 从50个数字的义人，一直到10个的义人。 Abraham bilang, kalau seandainya ada 50 orang di kota itu, kiranya Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. 亚伯拉罕说：“神啊，假如有50个义人恳求神不毁灭这摩摩拉以及所多玛的两个城市。” Tawar menawar hingga kepada angka 10. 这个讨价还价，直到降到只要有10个义人。 Kalau ada 10 orang baik, 假如有10个义人而已， sekiranya Tuhan jangan memusnahkan Sodom dan Gomora. 愿神因为这10个义人不要毁灭这两个摩摩拉以及所多玛的两个城市。 Tuhan setuju. 神允许了， Tetapi nyatanya tidak ada 10. 事实上连10个都没有。 Jadi kalau seandainya tidak ada 10, berarti Tuhan mempunyai kebebasan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. 所以事实上没有10个义人的话，那神就有这个权柄毁灭这两个城，无论是所多玛以及摩摩拉。 Dan ternyata Tuhan memang memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi menyelamatkan 4 nyawa. 确实的，神毁灭了这两个城市，但是神拯救了4个人。 4 nyawa itu adalah Lot, istrinya, dan kedua anak putrinya. 就是罗德以他的妻子，还有他的2个女儿。 Nah, di dalam cerita ketika mereka disuruh untuk lari secepat mungkin meninggalkan kota Sodom dan Gomora, 当神的使者要这罗德以他的妻子带着2个女儿快速的离开这个城市的时候， malaikat sudah memperingatkan supaya jangan menoleh ke belakang. 神的使者天使已经警告过，你们往前走的时候不要往后看。 Tetapi kita tahu dalam cerita itu istri Lot menoleh ke belakang. 但是在这个记载当中，我们晓得罗德的妻子往后看了， Dan menjadi tiang garam. 所以就马上变成一根的岩柱。 Lot sendiri tidak bisa melihat ke belakang, melihat kepada istrinya. 罗德不能够回头看，已经变成岩柱的妻子。 Lot tidak pernah terpikir kalau istrinya telah menjadi tiang garam. 罗德也从来没有觉悟到，晓得他的妻子已经变成岩柱了。 Kedua anak putrinya juga tidak menyadari itu. 他的2个女儿也不晓得这件事， Karena mereka bertiga hanya lari ke depan. 因为他们3个人只是向着前面的方向直走。 Jadi ketika sudah sampai di suatu tempat, mereka baru sadar istri atau mama mereka tidak ikut. 直到到达那个地方，他们才晓得他的母亲或者是罗德的妻子没有跟在他们后面， Sudah menjadi tiang garam. 已经成为岩柱了。
Kenapa menjadi tiang garam? 为什么成为盐柱呢？ Karena istri Lot tidak mematuhi perintah malaikat, jangan menoleh ke belakang. 因为罗德的妻子不遵守神的使者所说的，不要往后看这件事。 Penting sekali ibu-ibu di dalam kehidupan kita selalu melihat ke depan di mana Yesus Kristus ada. 姐妹们，非常重要的，成为神的儿女们，我们的目标就是向着主耶稣，在前面的主耶稣， Jangan selalu melihat ke belakang. 不要往后看， Jangan selalu cerita masa lalu. 不要把以往的事常常拿出来说， Jangan selalu bercerita tentang masa lalu yang menyedihkan. 不要把以往伤了我们的心，或者是让我们非常沉痛的事，一直重复的把它说出来。 Masa lalu adalah masa di mana Tuhan sudah menolong. 以往的事，神已经帮助我们度过了。 Sekarang Tuhan ingin kita menoleh ke depan, melihat ke depan untuk supaya menuju kepada apa yang Tuhan mau. 现在神要我们的方向目标就是向前看，向着神已经为我们预备的方向。 Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? 为什么罗德的妻子要往后看呢？ Mungkin istri Lot tidak rela barang-barang yang mereka miliki di rumah akhirnya ditinggalkan begitu saja. 也许罗德的妻子不舍得他留在这个城市里的所有的财富。 Mungkin selama ini mereka sudah membeli ini dan itu untuk kebutuhan rumah tangga dan harus mereka tinggalkan. 也许当时他们存积了很多家庭所用的用品，但是现在他们留下了，放下了。 Atau istri Lot mungkin tidak percaya apakah betul kota Sodom dan Gomora akan dihukum oleh Tuhan. 或者罗德的妻子不切实的了解，知道这两个城市一定会被毁灭的。 Ini penting bagi kita ibu-ibu. 姐妹们，这个信息对我们是非常重要的。 Kita percaya bahwa dunia ini suatu hari juga akan mengalami penghakiman Tuhan. 我们晓得这世界万物有一天一定，神一定要审判。 Apakah kita meninggalkan banyak hal-hal yang membuat kita terikat dengan dunia ini? 是否我们留下很多东西，以至于我们被这个世界捆绑呢？ Sehingga sulit untuk melepaskan semuanya itu. 以至于我们很难放下这一些， Sehingga hati kita terikat pada dunia ini. 以至于我们的心只被这个世界捆绑着。 Kita tidak siap untuk meninggalkan dunia ini. 我们不预备好放下在世界上所有的一 Kita 切， tidak siap kepada panggilan Tuhan untuk melihat hanya ke depan. 我们没有预备好被神呼召，只单单仰望前面神的旨意。 Hidup kita itu bukan soal barang-barang di dunia ini. 我们的生活，我们的生命不在乎，不单单只仅仅于世界所有我们所拥有的。 Kehidupan ini adalah soal bagaimana kita memiliki Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. 但是我们要基于怎么样了解神已经拯救了我们。 Jangan sampai hal-hal yang ada di dalam dunia ini membuat kita merasa itu jauh lebih penting daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. 不要让我们觉得我们现在所拥有的一切远远超过已经救赎了我们，现在还与我们同在的主耶稣。 Apalagi sampai lupa keselamatan yang sudah begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. 甚至我们忘了主耶稣为我们救赎我们所死下的所有的牺牲。 Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. 因为我们所得到的救赎是仅仅因为主耶稣为我们牺牲而得的。 Dan kita sudah tahu, kita sudah diperingatkan di dalam Alkitab agar kita hidup hanya untuk Yesus, juru selamat kita. 我们也听了很多的真理，我们也从圣经里面了解到，我们的生活，我们的生命应该仅仅只是仰望主耶稣基督而已。 Ibu-ibu, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian lagi firman Tuhan. 姐妹们，我们来看一处的经节， Dari 1 Korintus pasal 7, 哥林多前书第7章， 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 32a.
就是29节到32节的上半段。 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 32a. Saya membacakan untuk kita semua. 我们来听牧师为我们的读。 Saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apapun yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. 我们读经到此， Paulus ingin kita sebagai orang percaya hidup tanpa khawatir apapun. 保罗借着书信告诉我们，生活不要为什么，无论是什么事来挂虑。 Hidup dengan kepemilikan dalam dunia ini bisa membuat kita khawatir. 我们在活在世界上所拥有的这一切，常常会让我们挂虑、担心。 Sebagai ibu-ibu, saya percaya kita banyak membeli kebutuhan dalam rumah tangga. 身为妇女姐妹们，我们在家庭用品上，我们一定买了很多东西要用的。 Kita butuh itu. 我们真的很需要。 Kita butuh tempat minum, kita butuh tempat nasi. 我们需要这些储藏食物的盘盘碗碗的。 Kita butuh meja, kita butuh kursi. 我们也需要桌子、椅子。 Kita butuh semuanya itu. 这一切我们都生活上是需要的。 Karena kita masih hidup dalam dunia ini. 因为我们还活在这世界上。 Dan kita hidup dengan tubuh ini. 我们活着还是靠着这个身体来活着。 Tubuh ini adalah tubuh yang harus bisa merasakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. 这个身体要享受、感受到我们所需要的。 Kita butuh makan setiap hari. 每一天我们需要食物。 Kalau tidak makan, kita akan lapar. 没食物的话，我们会肚子饿了。 Kalau terus-menerus tidak makan, bisa bahaya untuk kesehatan kita. 持续不吃东西的话，没有食物的话，我们的身体会垮的。 Kita butuh rumah. 我们也需要这个房子。 Kita butuh rumah untuk tempat tinggal. 我们需要房子、屋子，让我们可以居住在里 Untuk 面， tempat istirahat. 让我们可以休息。 Kita butuh itu karena itu hal-hal yang penting. 我们需要这一些，看起来这是重要的。 Tetapi di dalam kehidupan ini ada hal-hal atau barang-barang yang tidak penting. 但是在生活当中，其实有很多事情是不重要的。 Nah, di dalam memenuhi kebutuhan kita bisa saja hal yang penting dan yang tidak penting sudah campur aduk. 在我们活在世界上，很多我们觉得重要以及不重要的已经掺杂在一起了。 Dan Paulus mengingatkan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 但是保罗在此提醒我们，不要在挂虑中生活。 Barang-barang yang kita beli, yang kita miliki bisa mengikat kita. 我们所拥有、我们所买的这些物质能够捆绑我们， Kita memang butuh itu, 我们真的是需要。 tetapi itu bukan yang terutama. 但是这些需要不是唯一的需要。 Yang kita butuhkan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们需要的就是有主在我们的生活当中。 Suatu hari kita sudah tahu bahwa dunia ini akan berlalu. 有一天我们会晓得这个世界将要过去。 Yang kita butuh, yang terpenting dan yang kita tidak butuh, semuanya akan berlalu. 无论在世界上我们觉得非常重要或者不重要的，这一切都要过去。 Yang sisa adalah apa yang terpenting dalam kehidupan kita. 所以接下来最重要的，在我们生活当中，到底什么是最重要的？ Apa yang terpenting di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini? 在世界上，我们活着，什么是对我们来说是最重要的？ Kita butuh hidup menuruti rancangan Tuhan. 就是我们要按照神的旨意而活。 Kita tidak mau seperti istri Lot yang menjadi tiang garam.
我们不要学像罗德的妻子，因为不顺服而变成岩柱。 Dia tidak siap kepada perintah Tuhan. 他对神的命令没有预备好自己， Dia khawatir dan dia menoleh ke belakang. 他因为挂虑而往后看。 Mari kita tidak usah khawatir dengan apapun yang kita miliki. 所以，对我们所拥有的，我们对这一切都不要有存挂虑的心。 Cepat atau lambat semua akan berlalu. 快或者是慢，这一切都要过去的。 Apakah kita siap hidup untuk Tuhan? 是否我们预备好只单单为主而活呢？ Biarlah tiang garam selalu mengingatkan kita di dalam kehidupan ini. 希望这个援助可以常常提醒我们，在这个生活当中， Mengingatkan kita untuk tidak perlu menjadi seperti istri Lot. 让我们不要效法就是罗德的妻子那样， Dan kita bisa hidup untuk Tuhan seumur hidup kita. 让我们把我们剩下的时间，所有的时间，单单只为主而活。 Di dalam hidup ini kita hidup memuliakan Tuhan. 在生活当中，我们最主要的就是荣耀为神。 Tidak memiliki sesuatu tidak akan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. 我们没有这些物质，不会减少我们与神的关系。 Tetapi tidak memiliki Tuhan itu akan mengurangi semua makna kehidupan kita. 但是没有了神在我们生活当中，将会把我们生活的意义完全都没有意义了。 Tiang garam biarlah selalu mengingatkan kita. 愿这个援助常常提醒我们， Waktu ini singkat. 这现在的时候非常的短暂， Mari hidup fokus kepada panggilan Tuhan. 让我们专注于神的呼召。 Mari kita berdoa. 我们来做今天一个结束的祷告。 Bapak, terima kasih untuk cerita tentang Lot dan istrinya yang tercatat dalam Alkitab. Kami bersyukur karena tercatat di situ boleh mengingatkan kami. Mengingatkan bagaimana seharusnya setelah kami menjadi orang percaya, kami menjadi pengikut Kristus, kami hidup berdasarkan rancangan Tuhan. Tuhan, jangan membiarkan kami terjebak dengan berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Memang kami masih hidup di dalam dunia ini. Kami masih membutuhkan banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, kami tahu hal-hal yang kami miliki tidak boleh mengikat kami. Biarlah kiranya hanya Engkau Tuhan yang menjadi pemelihara kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan, dan kami berelasi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati semua ibu-ibu yang sudah mendengarkannya. Biarlah kami semua belajar berhati-hati di dalam kehidupan kami, agar supaya keselamatan yang begitu besar dalam Yesus tidak kami sia-siakan dengan mengejar hal-hal duniawi. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu. 姐妹们平安， Sampai di sini Tuhan memberkati. 愿神祝福我们每一个。